Jadi pada petang ini kita akan cuba bincangkan, lebarkan tentang dua tokoh agung di kalangan Anbiya Bani Israel, iaitulah Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihimassalam. Dan kita semua maklum bahawasanya Ishaq dan Yaqub ni adalah dua beranak. Nabi Ishaq adalah ayah dan Nabi Yaqub ni adalah anak. Kemudian daripadanya lah pecahan-pecahan Bani Israel yang wujud di bumi Kan'an ataupun Palestin dan sekitarnya pada ketika itu sampai ke hari ini. Dan apabila kita menyebut tentang Bani Israel sebagai bangsa ataupun suku Israel, suatu benda yang amat-amatlah kita amat geli, kita amat marah sebagai suatu bangsa yang begitu degil, yang begitu dendam, yang begitu jahat, yang begitu zalim dan penuh dengan penindasan terutamanya kepada penduduk Palestin daripada zaman tertubuhnya negara Israel tahun 1948 sampailah ke hari ini. Dan ianya menjadi suatu ikawan yang amat berat kepada penduduk-penduduk Palestin dan sekitarnya. Jadi apabila kita melihat, sedangkan ianya adalah memiliki suatu jalur daripada Anbiya yang agung daripada zaman Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kemudian Yusuf dan kepada Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain, sehinggalah pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah suatu lanjutan daripada Bani Israel yang dikatakan daripada zaman Yaqub sampailah kepada zaman Nabi Isa. Ianya berlanjutan melebihi 2800 tahun. Jadi Bani Israel yang wujud pada ketika itu di bumi Kan'an ataupun Palestin sampai ke hari ini adalah daripada saki-baki daripada penduduk yang Bani Israel pada ketika itu daripada jalur Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi kalaulah kita melihat kepada negara Israel yang ada hari ini, dan kita lihat bahawasanya setengah-setengah bangsa yang ada di dunia seperti bangsa Babylon, Mesopotamia dan juga bangsa-bangsa yang kecil lupus begitu saja. Dan Bani Israel ini ianya masih wujud, tetapi ianya tidaklah ramai sangat. Apa yang dibuat dalam bentuk kajian tentang populasi Israel di seluruh dunia sekitar 25 juta sahaja. Dan yang paling ramai pastilah di negara dia, di Israel, di Tel Aviv, sekitar 8 juta lebih. Dan di Amerika yang dikatakan Israel ramai pun sekitar 5.7 juta. Dan di lain adalah sekitar 300,000. Dan yang paling banyak di England dan juga di Rusia, di samping di negara-negara yang lain. Dan sekitar apabila dicampur semua sekitar 25 juta. Itu adalah tentang populasi Israel yang ada di dunia hari ini. Dan sebab antaranya tidak berkembang sangat ni, sebab Israel ini adalah suatu bangsa yang begitu taksub kepada bangsa dia, bukan kepada agama dia sangat. Jadi Israel ini adalah bangsa, adalah bahasa, adalah agama dan adalah etnik dan kelompok. Dan dia tidak boleh bercampur. Walaupun dia ni nak nikah tak boleh, nak masuk agama Yahudi ke apa tak boleh. Dia adalah bangsa, agama, etnik dan juga kelompok-kelompok di kalangan dia. Dan kita tengok negara dia yang ada di Tel Aviv pada hari ini sekitar 20.770 km. Suatu negara yang kecil. Kalau kita Malaysia ni pun suatu kawasan yang sudah tidak luas sangat, sekitar 330 km lebih, tetapi dia 10 kali ganda lebih kecil daripada Singapura. Mungkin dia ni sekitar besar negeri kita Kelantan. Jadi penduduk Israel hari ini sekitar 8 juta lebih. Dan di dalam pembentukan Israel itu dia ada dua.
Suatu ialah Bani Israel daripada jalur Nabi Ishak dan Yakub tadi, dan di pecahan tu dia timbul pula suatu pandangan, suatu ideologi yang begitu ketat, iaitulah ideologi Zionisme yang ditanamkan oleh penganut Israel yang begitu fanatik. Zionis ni satunya ialah dia anggap selain daripada bangsa dia Bani Israel, selain daripada agama dia Yahudi, adalah manusia lain itu adalah seperti haiwan, seperti binatang, seperti lembu, boleh disembelih, boleh dibunuh, boleh dilenyek dan sebagainya. Dan gerakan untuk menubuhkan negara Israel ini adalah daripada golongan-golongan fanatik Zionis ni, yang pada tahun 1880 lagi yang dicetuskan oleh Theodor Herzl pada masa itu, dan dia ada buat sebuah buku yang dia namakan Der Tetap. Jadi dalam buku ni ialah suatu yang dia menulis tentang negara Israel. Bagaimanakah negara Israel itu wujud dan mesti diwujudkan, mesti diadakan. Ialah negara Israel tadi yang ianya sudah pupus. Dan pada selepas dia buat buku dia tadi pada tahun 1897, bagaimanakah himpunan Yahudi pertama dilakukan pada 1897, dan pada sekitar 1897 lah dia bergerak bagaimana untuk menambahkan populasi bangsa Israel di bumi Palestin, iaitulah bumi asal dia, yang mana dia pun hantar-hantar. Berlakulah banyak perpindahan, dan perpindahan pertamanya berlaku 1881. Dia hantar rakyat dia, penduduk Palestin yang ada di Rusia, di Poland, di Jerman, di Gapa, masuk sikit-sikit ke bumi Palestin. Lepas tu pula berlaku pindahan pada yang kedua tahun 1904 dengan 40,000 lebih kemasukan bangsa Yahudi ke Palestin. Kemudian berlaku lagi perpindahan 1919, kemudian 1924, dan apabila berlaku bagaimana pembunuhan oleh Hitler, kemudian 1930 tu ramai rakyat ataupun penduduk bangsa Yahudi itu masuk ke Palestin. Dan apabila wujudnya Perang Dunia Pertama, dan apabila selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, apabila Jepun serai Asia Tenggara 1941, dan selepas pada Perang tamat 1945, dianggarkan bahawasanya mengikut bacaannya penduduk Yahudi yang berada di Palestin ialah 33% lebih. Dan di situ kemudiannya 1948 wujudnya negara Palestin secara rasminya di PBB. Dan lepas pada itu berlakulah bagaimanakah kekacauan yang berlaku. Dan satu lagi, apabila kita menyebutkan tentang wujudnya negara Israel, banyak sarjana-sarjana Islam dan sarjana yang tidak Islam, dan apa yang ditulis oleh Elijah Muhammad. Elijah Muhammad ni adalah guru kepada Muhammad Ali, jaguh tinju, yang dia ni antara orang yang bertanggungjawab mengislamkan Muhammad Ali. Jadi Elijah Muhammad ni menyebutkan bahawasanya negara Israel itu diwujudkan selain daripada suatu semangat yang begitu hebat daripada penduduk Yahudi untuk menubuhkan negara Israel. Dan Yahudi ni dia tidak memiliki kekuatan yang banyak selain daripada memiliki bank dan duit, tetapi diwujudkan negara Israel di tengah-tengah negara Islam di Asia Barat ialah untuk kucak-kacirkan masyarakat Islam dan negara Islam. Dan disitulah bagaimana apabila wujud Barat boleh sempurnakan akan kegiatan dia yang lain dalam bentuk ekonomi kapitalisnya, dalam bentuk penjajahannya, dalam bentuk pelbagai lagi, iaitulah diwujudkan negara dan bangsa Israel di tengah-tengah negara Islam pada ketika itu. Jadi apabila kita menyebut bahawasanya tentang Nabi
tadi, iaitulah Nabi Yaqub alaihissalam dan Nabi Ishaq. Dan kita tahu bahawasanya Nabi Ishaq ni adalah dia ni adalah anak kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lahirnya di Palestin, di bumi Kanaan, 14 tahun selepas Nabi Ismail lahir. Dan Nabi Ishaq ni ibu dia berusia 92 tahun dan Nabi Ibrahim 100 lebih, dan disitulah lahirnya Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menyebut banyaklah tentang Nabi Ishaq ni di dalam kitabnya. Antaranya Allah Ta'ala menyebutkan dengan firman-Nya, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawasanya ia akan mendapat seorang anak walaupun dia sudah tua dan bini dia pun sudah tua, tetapi dia akan mendapat anak yang bernama Ishaq. Dan Allah Ta'ala sebut ianya akan dilantik sebagai Nabi dan ia di kalangan manusia-manusia yang soleh. Dan kami memberkati ke atas Nabi Ishaq, ke atas Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq tadi. Dan selepas pada itu Nabi Ishaq apabila lahir apa, dan ianya menjadi Nabi ketika usianya 44 tahun. Dan kemudian pelbagailah peristiwa bagaimana Nabi Ishaq itu berlaku di bumi Kanaan. Tetapi di situ pada masa itu tidak banyak penduduk. Masih lagi penduduk yang begitu kontang, yang kering, yang tidak banyak penduduk Kanaan pada masa itu. Sebab pada masa itu kalaulah di sekitar Afrika itu, Mesir adalah suatu negara yang memiliki tamadun awal. Dan di zaman itulah, sebelum wujudnya Bani Israel, Mesir sudah dengan zaman Kesultanan Fir'aun itu hampir 1000 tahun sudah wujud di tebing Sungai Nil. Dan kita tahu bahawa Sungai Fir'aun ini adalah daripada anak cicit Nabi Nuh, yang mana anak dia itu yang bernama Ham pergi ke Afrika, ke Mesir, dan disitulah wujudnya daripada kaum Kipti. Dan kaum Kipti inilah yang akhirnya melahirkan Fir'aun hinggalah pada zaman Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan di bumi Kanaan itu tidak ramai pada penduduk. Dan selepas daripada wafatnya Nabi Ishaq itu, Nabi Yaqub menyambung akan sebagai nubuah. Jadi Nabi Ishaq alaihissalam ni lahir wafat ketika usia dia 180 tahun, dan kemudian disambung oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub alaihissalam inilah sebagai pengasas ataupun pembina dinasti Bani Israel yang ada pada ketika itu dan yang ada selepas daripada itu sampailah kepada hari ini. Daripada anak dia yang 12 orang, Nabi Yaqub alaihissalam tadi. Nabi Yaqub, Allah Ta'ala sebut banyak nama dia di dalam kitab dia, di dalam Al-Quran, dan juga dengan Nabi Ishaq. Dan di dalam surah Yusuf disebutkan ya abati, ayahku, wahai ayahku, ya abana, wahai ayah kami. Itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yusuf kata, qala Yusufu li abihi ya abati. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata wahai ayahku, iaitulah Nabi Yaqub yang dianya mimpi gini-gini, dan banyaklah benda yang disebutkan. Itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam ni dia ada 4 orang bini, iaitulah Laya dan Rahil, yang akhirnya dapatlah Nabi Yusuf dan Bunyamin, dan Yalha dan Zulfa. Jadi daripada 4 bini dia ni melahirkanlah 12 kabilah
anak-anak dia dan satu tina yang bernama Dina, yang kemudian orang putih sebut sebagai Diana. Dan di situlah anak-anak dia lahir seperti Robin, seperti Semun ataupun Samuel, seperti Lawi. Dan daripada Lawi inilah leluhur lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Daripada Yahuza ini lahirlah nama agama Yahudi, dan juga daripada silsilah Yahuza inilah dikatakan Yahuza inilah anak Nabi Yakub yang paling tua, dan daripada Yahuza inilah lahirnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kalaulah kita lihat peta Kan'an ataupun Palestin yang asal yang tua tu, dia ada petak-petak, dan di situ ada kabilah-kabilah, negeri-negeri, sebuah kawasan yang luas, dan petak-petak itulah yang menguasai daripada 12 suku bangsa Bani Israel ataupun anak-anak Nabi Yakub tadi yang menguasainya. Dan kita lihat keagungan Bani Israel ini ianya adalah pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan juga pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sebelum pada tu kita tahu bahawasanya kewujudan Bani Israel ini kemudian sebelumnya lahir Nabi Musa alaihissalam, ianya adalah di bawah kekuasaan, di bawah wilayah dan kesultanan Fir'aun pada masa itu. Dan Bani Israel ini dianggap sebagai bangsa yang ditindas, bangsa yang hina oleh kaum Kipti ataupun Fir'aun pada masa itu. Dikatakan 400 tahun lebih menjadi hamba kepada bangsa Kipti, sehingga wujudnya ataupun lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, dan akhirnya Nabi Musa berjaya lari, dan akhirnya kita tahu bahawa Fir'aun tenggelam bersama Haman di Laut Merah. Itu adalah sesuatu bangsa Israel yang awal. Dan kita tahu pada peringkat kemuncaknya ialah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana pada peringkat Nabi Musa, kemudian selepas pada Nabi Musa tidak wujud lagi akan wilayah Bani Israel di Palestin ataupun di Al-Quds. Kemudian selepas daripada itu disambung oleh Yusa alaihissalam, dan di zaman Yusa lah permulaan kepada wujudnya Al-Quds ataupun Palestin. Kemudian selepas pada itu bagaimanakah Jalut, suatu kumpulan gasa daripada pegunungan, mengalahkan Bani Israel, dan bagaimana pada masa itu Talut memimpin, kemudian disambung oleh Nabi Daud, dan di dalam perang dengan Jalut itu Nabi Daud berjaya membunuh akan Jalut. Dan disitulah wujudnya sebagai kesultanan Bani Israel yang pertama yang memiliki raja khalifah, iaitulah Nabi Daud alaihissalam sebagai raja yang pertama selama 40 tahun lebih menjadi raja. Dan kita tahulah Nabi Daud sebagai manusia yang memiliki suara yang amat lunak, kemudian memiliki kekuatan dapat melembutkan besi dan sebagainya. Dan kita tahu juga kemudian disambung oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mereka ibu kotanya di Palestin selama 55 tahun, dan di situlah kekuasaan Bani Israel begitu hebat, sampailah kepada Sabak dan Yaman tua, sampailah kepada Oman, sampailah kepada wilayah-wilayah sekitar termasuk Mesir. Dan di situlah kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan orang Yahudi daripada sampai ke ni masih lagi khayal untuk mewujudkan negara Israel sehebat dan setanding dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan apabila Nabi Sulaiman wafat, selepas pada itu dia sebut bahawasanya Nabi Sulaiman wafat ni pada tahun 930 sebelum Masihi. Maknanya 930 tahun sebelum munculnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian anak Nabi Sulaiman inilah yang menjadi raja di Palestin ataupun bumi Kan'an pada masa itu. Kemudian
selepas pada tu wujudlah pelbagai perbalahan sesama Bani Israel tadi, dan akhirnya wujud dua negara. Di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Sulaiman ada seorang negara di Palestin. Kemudian lepas pada itu zaman anak dia, cucu dia pecah dan akhirnya menjadi dua. Satu kawasan Israel di selatan dan satu lagi di kawasan utara, dan di selatan lah yang dikenali dengan Judah State, iaitulah kawasan Bani Israel ataupun Yahudi yang asal. Dan lepas tu apabila dia pecah ke apa tu, dia menjadi kekuatan dia tu menjadi lumpuh, menjadi tidak kuat. Dan akhirnya pada tahun 721 sebelum Masehi, daripada bangsa Assyria ni diserai Bani Israel, lalu jatuhlah negara Israel yang di sebelah utara. Dan pada tahun 580 sebelum Masehi, bagaimana Nebuchadnezzar daripada wilayah Babylon, pemilik kepada Taman Tergantung tadi, diserai akan Israel lagi, dan Israel di kawasan Judah State tadi, lalu jatuhlah akan wilayah terakhir Judah ataupun Bani Israel tadi, dan raja dia yang akhir adalah Sidkiah bin Yawakim yang jatuh, dibunuh, dan kemudian Bani Israel pun menjadi kucak-kacir, dibunuh, dihalau, diseksa sebagainya, sampailah seperti zaman di Fir'aun. Dan di celah-celah itu pula Mesir di zaman Fir'aun, bagaimana dia mengambil kesempatannya. Dan pada tahun 530 bagaimana Farsi menjadi suatu wilayah ataupun kerajaan yang kuat pula di sebelah Asia Selatan, dan Parsi pula berjaya mengalahkan akan Babylon tadi, dan nasib Bani Israel, nasib Israel Yahudi tadi masih lagi menjadi tergantung. Dan daripada jatuh di zaman Nebuchadnezzar tadi pada tahun 580, dan sebelum tu lagi, maknanya Bani Israel tidak memiliki negara. Sampailah pada zaman Jahiliyah, bagaimanakah penduduk Israel tadi cuba mendekati akan memasuki Madinah, memasuki Khaybar, Tabuk dan sebagainya, sebab pada masa tu dia sudah tahu akan wujudnya seorang Nabi yang agung. Cumanya Nabi itu dia anggap bahawasanya di kalangan dia Bani Israel juga, tiba-tiba bukan daripada kalangan dia, lalu dia membuat musuh pula kepada orang Islam. Dan bahawasanya Bani Israel selepas pada itu hancur bertabur bermacam-macam daerah, negeri dan sebagainya, sehinggalah wujudnya akan negara Israel pada tahun 1948 tadi, di atas ihsan England dan Amerika bagaimana untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara Yahudi di bumi Palestin untuk kacaukan negara-negara Islam pada hari itu. Jadi apabila menyebut tu banyaklah kita tahu bahawasanya Bani Israel ini, kalau daripada sejarah dia ni, bahawasanya satu disebut tentang permulaan dia, iaitulah di zaman Yaqub, zaman Ishaq, Yaqub, dan di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian daripada tu ialah asbab yang Allah Ta'ala sebut, wa takunu min ba'dihi qauman salihin, iaitulah adik-beradik Nabi Yusuf ni, walaupun pada pekat permulaannya bala tidak puas hati sampai Nabi Yusuf dimasukkan di dalam telaga, dijual dan sebagainya, wa takunu min ba'dihi qauman salihin, Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu dia menjadi suatu kaum yang soleh, yang baik. Dan di situlah terbinanya Bani Israel. Kemudian daripada tu apabila dia agak gagah di zaman Nabi Musa, kemudian pelbagailah kedegilan Bani Israel. Dia minta nak tengok Tuhan secara jelas. Dia buat balas dengan Nabi Musa, bagaimana dia sembah sapi betina, bagaimana dia tak siperai, bagaimana pelbagailah kerenah yang dia lakukan yang menyakiti hati
akan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bagaimanakah kejatuhan dia dan bagaimana pula kelompok-kelompok ini cuba nak timbul balik. Itu adalah tentang Bani Israel, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub secara sepintas lalu, yang kita boleh ambillah intipati bagaimanakah bangsa-bangsa ni yang begitu lama tetapi populasinya tidaklah banyak, tetapi dia wujud dengan ihsan orang lain dan juga mungkin kerana daripada semangat, daripada jiwa, daripada ilmu dan daripada penghayatan umat Islam gitu sekarang ini agak kendur dan suka baloh dan sebagainya. Jadi mungkin itulah sedikit perkongsian maklumat kisah yang boleh kita bincang pada petani dan bersedih dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sekarang ini kita buka talian. Untuk anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan boleh terus hubungi di 743-3858 ataupun 748-8630 ataupun boleh WhatsApp di 011-611-6043. Dan ini kiriman daripada rakan kita di WhatsApp. Assalamualaikum Wafadi Ustaz. Kemusykilannya hamba nak tanya Ustaz, semasa Hitler tentera Nazi memerintah di Jerman, puak Israel semasa itu Yahudi berbangsa apa? Adakah masa itu kumpulan arti Israel dah ada? Boleh Ustaz hurai tentang Islam dan umat Islam di Palestin ketika itu? Okey, dan kita dulu kita terima panggilan dulu yang mungkin ada yang juga bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Saya Kak Wang Samariang daripada Simat. Okey, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, gini Ustaz. Ya. Saya nak tanya berkenaan tadi Ustaz kata seorang yang dia membawa orang Yahudi ni lah untuk mencari tempat dia nak tinggal. Dia tu pada tahun 1897. Apakah nama berapa dia? 1881. Tadi Ustaz kata ada seorang tu yang membawa sebagai ketua lah orang di sana untuk menghantarkan orang-orang Yahudi ke satu tempat untuk lah untuk himpun lah. Apa kan nama dia tu? Nama dia Theodore Herzl. Adakah dia ni seorang dia seorang Yahudi yang begitu fanatik. Dia yang menulis buku tentang negara Yahudi dan orang yang menghimpunkan dan yang menubuhkan Zionis, dialah. Dia lah. Tapi dia ni adakah seorang sebagai kita kata ulama? Biasanya seorang pederi. Tidak, dia seorang moden tapi dia begitu fanatik kepada bangsa Yahudi. Gitu. Terima kasih. Lagi baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita terima lagi panggilan yang mungkin nak bagi soalan 743-3858 ataupun 748-8630. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Azhar daripada Tempat. Ya, silakan. Macam ni Kak? Assalamualaikum. Okey, tahu saya dari segi penyelenggaraan Islam tu kan, maksudnya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad tak? Ya. Okey, nak tanya soalan saya, lagu mana serupai umat-umat ataupun kabilah-kabilah sebelum penyelenggaraan Islam tu lah? Maksudnya dari segi Nabi-Nabi yang terdahulu tu adakah Islam ke ataupun agama orang tu tak nak tanya. Okey. Ustaz silahkan kan? Ya. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, agama sebelum wujudnya ataupun Nabi kita ni dilahirkan daripada zaman Nabi Yaqub, Nabi Ishaq apa, Bani Israel itu dia ada wahyu-wahyu dan juga suhuf. Apabila Nabi Musa alaihi salam diutuskan, di situ kitab Nabi Musa lah, kitab suci yang dipanggil kitab Talmud tu, daripada zaman Nabi Musa dan sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman gapo, segala ahkam, segala hukum, segala akidah, segala gapo pun apa yang disebut di dalam kitab Talmud tadi. Cuma Talmud tu mengikut sarjana Islam dan Islam dia ada 3. Satu yang asli, benda ni memang lupuh awal-awal lagi, sesuatu yang ditambah
oleh golongan-golongan orang Yahudi. Dan satu lagi ialah dalam membentuk lisan. Ini dia tidak tulis, dia cuba nak bawa keadaan semasa. Kalau benda memihak apa, dia kata benda ni wahyu Tuhan, tapi tidak dicatat. Tetapi apabila wujudnya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa itu diturunkan kitab Bible, di situ bahawasanya hukum-hukum di Bani Israel itu berpandukan kepada kitab Bible. Dan di situlah Yahudi yang fanatik, walaupun Nabi Isa ni di kalangan dia, di kalangan Bani Israel daripada puak Palestin juga, tetapi dia engkar. Dan di situlah Yahudi tadi, dia tolak akan Nabi Isa, dia mahu bunuh Nabi Isa, dia mahu salib Nabi Isa, dan pelbagai. Di situlah Bani Israel itu berpikir kepada dua agama. Dan daripada zaman Nabi Isa itulah sampai kepada zaman Nabi Muhammad, segala hukum adalah berdasarkan kepada kitab Bible. Dan di situ disebutkan, tapi kitab Bible itu disebutkan selepas Isa 60 tahun diangkat ke langit pun sudah dihapuskan ataupun sudah ditambah-tambah oleh puak-puak Kristian pula. Dan di situ banyak apabila dalam Kristian dia terbuka, dan orang Yahudi Bani Israel hari tidak banyak mengikut akan pandangan Nabi Isa, tapi puak-puak lain, puak-puak daripada Barat, daripada Athens, juga daripada Itali dan sebagainya. Tetapi itulah yang diikuti sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul. Jadi kita berpaksikan kepada kita yang menghasuti kitab Al-Quran kita. Wallahu alam. Baik, sekali lagi nombor telefonnya 743388 ataupun 74886300 ataupun boleh WhatsApp di 011611604143. Baik, kita kembali kepada soalan yang telah pun dihantar melalui WhatsApp tadi daripada Kamal Bahari Tumpat. Kemusykilannya tadi, semasa Hitler, tentera Nazi memerintah di Jerman, puak Israel semasa itu Yahudi berbangsa apa? Adakah masa itu kumpulan anti-Israel? Boleh Ustaz hurai tentang Islam dan umat Islam di Palestin ketika itu? Dia kita tahu bahawasanya Hitler ni dia hidup, maknanya dia menjadi seorang askar di Jerman sekitar 1910. Pada Perang Dunia Pertama 1914 tu dia adalah jago, dan apabila dia ni menyerah pada 1918 tu, tapi dia hidup sampai 1945. Dan di zaman dia lah banyak dia sebab dia memang anti dengan Semitik, dengan pok-pok Yahudi ni, dan dia banyak bunuh. Ada yang kata sampai juta-juta, dan ada yang mengatakan ratus ribu. Cumanya itu adalah Hitler. Dan di zaman itulah bagaimana orang Yahudi ni dia tidak ada negara. Jadi bangsa dia adalah bangsa Yahudi, agama dia adalah agama Yahudi, dan dia ni tidak ada negara, dan dia menopang. Ada di Jerman, ada di Poland, ada di England, ada di Rusia, Amerika, dan juga di tempat-tempat lain. Tapi dia pakat pindah untuk di Palestin untuk mewujudkan negara dia tadi. Sebab pada zaman itu tidak ada penguatkuasaan tentang immigration dan sebagainya. Jadi umat Islam pada masa itu, orang Palestin sendiri pun tidak kacau, tidak tindak, tidak zalim, tidak gapo kepada bangsa Yahudi yang masuk. Dan kita pun tidak tahu sebagai suatu dia begitu untuk menjadikan negara dia dan untuk rapah akan hak Palestin. Orang Palestin, kerajaan Palestin pada masa itu di bawah kerajaan Utsmani tidak cara pun duduk. Tetapi apabila dia ni hebat, dia ramah, dia pula mendapat mandat daripada PBB, dia mendapat mandat daripada Israel dengan Istihad Balfour dan sebagainya daripada England. Begitulah umat Islam apabila di Istihad negara Israel 1950 sampai 1967, umat Islam dibunuh, ditindas, dibom dan sebagainya, dibomi sendiri sampailah kepada hari ini. Jadi apabila sebelum pada itu tak ada apa, boleh hidup aman senegara, tapi apabila wujudnya negara Israel telah habis di Palestin itu, menyebabkan pelbagailah kezaliman, penindasan sampailah ke hari ini. Allah alam. Baik, pada anda sekali lagi kita masih lagi di masa yang ingin mengajukan sebarang persoalan di 74886300 ataupun 743388. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
Izan dari Kelekok. Izan, silakan Izan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tanya soalan. Apakah orang tua yang tidak pernah bertaubat Ustaz? Dia dah tua dah tapi dia tak ada bertaubat. Dia baik dengan orang sekejap. Dia buat jahat balik. Dia baik dengan orang, dia buat jahat balik. Tak patut email sendiri pun tak tahu dia restoran orang yang jahat. Dia buat gaya judi. Tak setiapnya kalau dia nak berapat dengan ke email, ada video tu ke email macam-macam kan. Tapi sebalik dia jahat tu, dia tak tahu dia jahat. Rumah dia dekat dengan kubur, tak perlu tobat dah dia tu. Dekat dengan kubur, nampak kubur tu. Dia jahat, dia tak nampak jahat orang nampak. Saya minta Ustaz jelaskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita tahulah bahawasanya manusia ni hak jahil, hak alim ke apa pun, kita dikuasai oleh nafsu. Satu. Yang kedua, kita hendaklah ada ilmu dan amal. Jadi apabila manusia tu ada ilmu, ada amal yang soleh, lepas tu pula memiliki hati yang baik, ada muhasabah takwa, dia akan menjalinilah benda-benda yang baik. Tapi setengah orang tu ada ilmu, tapi ada pula nafsu, jadi gitu. Tapi kalau lah seorang tu tua ataupun muda, ilmu tak ada, amal tak ada, lepas tu pula nafsu kokong, jadi benda-benda yang masalah tu lah. Jadi masalah ni apabila dalam Islam ni, dan bila ada ilmu disebutlah benda-benda tadi. Benda dosa dalam bentuk mulut ni apa nama? Kita cocok orang, kita ngacung, kita ngopak, kita dembel, kita bohong. Dalam bentuk hati apa nama? Kita hasad deki, kita marah ke orang, kita gapo. Dalam bentuk kita dengan masyarakat apa nama? Kita dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita ada ilmu, jadi kita dapat pecah-pecah lah benda tadi. Kita tahulah. Kalau kita sendiri, kita tahulah benda ni baik, benda ni tidak baik, benda ni jahat, benda ni comel. Begitulah orang tadi. Kadang-kadang lagi masjid, tapi banyak mulai dosa lain. Jadi masalah tu ialah masalah kalaulah kita tu email kata siapa, dan kita mampu rojak, dan kita rojak, mungkin dia ada sedikit dah pakak rojak gapo, ada sedikit dah keinsafan. Tapi kadang-kadang kita ni payah juga apabila banyak benda-benda yang jelas-jelas dia tak baik, tapi masih lagi kita takwil dengan gitu, dengan gini untuk memuaskan nafsu. Jadi benda ni ialah benda yang kita banyak dah. Kita sendiri, masyarakat, tu email, dan juga ustaz mengajar, dan juga sesiapa pun mengambil cara keendah bagaimanakah untuk membawa orang tu, orang ni, kita sendiri, masyarakat kepada jalan yang lebih baik, jalan yang lebih selamat, jalan yang mustaqim. Sebab Islam itu adalah kita buat gapo pun akidah kena comel, ilmu kena ada, amal zikir yang soleh kena ada, sebab janjinya adalah syurga yang paling agung. Jadi itulah kita buat gapo-gapo pun untuk memasuki syurga. Dan syurga tu pula ialah tempat manusia yang layak, ialah apabila dia memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang comel, yang buat comel, yang dia ni penuh dengan benda-benda yang baik dia buat dalam ibadat dia, dalam sedekah dia, dalam bergaul dia, dalam belajar dia, dalam masyarakat dia dan sebagainya. Jadi benda-benda itulah yang kita ni apabila belajar dan cuba untuk mengasuh manusia ke jalan yang mustaqim. Allah baiklah Ustaz. Masa sudah sebut sampai ke penghujung. Mungkin Ustaz boleh bagi kesimpulannya. Jadi kita kembali kepada sejarah tentang Bani Israel, suatu bangsa yang dipenuhi dengan anbiya, dengan nabi-nabi, dengan golongan soleh yang diaturkan oleh Allah Ta'ala, yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia adalah manusia ataupun bangsa yang degil. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala pernah apabila dia tukar akan kitab Allah Ta'ala tadi, lalu bagaimana dia pada hari Sabtu apabila agama tidak bui pun dia takak ikan juga, dan akhirnya ada yang menjadi kera, ada yang menjadi monyet, ada yang menjadi babi dan sebagainya. Dan di Bani Israel ini pelbagailah dia sampai sanggup
membunuh akan anbiya dia. Dia sanggup mahu menyalib akan Nabi Isa dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi kutukan oleh Allah Ta'ala dan oleh Nabi-Nabi di zamannya. Dan kalaulah dia wujud hari ini sebagai suatu bangsa yang begitu bangsa, itu adalah sememangnya ia memiliki kekerasan hati yang asli lagi. Allah Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Saifuddin bin Abdul Rahman di atas perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga mengubah kita ke arah kebaikan, insyaAllah. Kita tangguh dulu ruangan perkongsian agama kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.